Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua follower-follower dan juga student-student uh, di page di page Facebook Tuan Nizam Malik. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada anda semuanya, okey, yang berada bersama-sama dengan saya pada petang ini seperti biasa setiap minggu pada hari Rabu. Okey, akan bersama dengan saya untuk sesi pit stop saham. Selamat datang saya ucapkan kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live pit stop saham bersama dengan saya Tuan Hakim di mana di tim saham Mastri. Okey. Alright. Kalau minggu lepas sepatutnya sesi bi-weekly dilangsungkan pada hari Rabu, tapi kerana kami di tim saham Mastri, saya Tuan Nizam Malik dan Syakina dan juga Farah, okey, kami diminta untuk bersama-sama dengan Dr. Azizan Osman untuk HR Bootcamp Series. Macam tu. So ini adalah satu kali pertama permulaan untuk kami bersama-sama dengan Dr. Azizan Osman dalam program Titan. Jadi itu sebab kerana pada minggu lepas sesi pit stop saya terpaksa dibatalkan dan ditangguhkan pada hari ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi kepada mereka yang baru saja join sesi live bersama dengan saya dalam program Pit Stop Saham hari ini hari Rabu pada 31 Januari. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk bulan ini, okey, dalam session 2024 kan. Jadi sebelum kita pergi membahaskan isu pada minggu ini iaitu takut sangat nak beli saham kan, saya nak pastikan adakah suara saya dapat didengar dengan jelas dan baik. Saya mohon anda untuk komen di ruangan komen jelas. Supaya suara saya dapat didengari dengan baik oleh anda semua. Jadi boleh komen jelas terlebih dahulu. Hmm, sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka. Okey, Connie Chop, Hai Huls, okey, Rosara, Muhammad Rohaizat, okey, Ashraf CF, okey, jelas jelas. Hanizam jelas. Okey. Sebenarnya setiap minggu saya akan buat WhatsApp blast kepada semua kita punya student PSM 2.0 untuk bukan program, untuk session pit stop saham ni. Okey. Tapi bila saya tengah buat WhatsApp blast tu untuk saya punya promotion kelas hari ini untuk memaklumkan kelas pada hari ini, tiba-tiba ada somebody yang buat spam, buat report yang kami ni hantar mungkin mengganggu dia punya aktiviti kehidupan. Jadi menyebabkan WhatsApp Blast terpaksa dihentikan, start automatically. Jadi itu sebabnya kita punya pemakluman untuk pit stop saham pada hari ini mungkin ramai tak dapat pemakluman dia. Menyebabkan mungkin ada ke tak ada ke sesi pit stop. Tetapi untuk student PSM 2.0, saya ada update information bahawa sesi pit stop saham ada pada minggu ini. Jadi saya nak tanyalah siapalah student kita yang spamkan saya punya WhatsApp blast tu kan. Kalau tak nak cakap tak nak supaya bila kami hantar WhatsApp blast tu dalam nombor yang 10 yang pertama tu kan dia dah block kami, jadi yang 200 ke 300 orang tu tak dapatlah terima kami punya pemakluman. Jadi boleh hantar maklumat kepada saya supaya saya tak nak menerima mesej untuk pit stop program ni supaya kami tidaklah menghantar nombor tersebut untuk pemakluman program. Jadi biarlah yang lain tu dapat pemakluman kan. Ramai dalam lebih kurang dalam nak dekat 300 yang saya hantar hanya boleh hantar 3 ke 4 je sebab orang yang kelima tu dia block saya punya ni kan. Jadi kesianlah kepada mereka yang menunggu-nunggu sesi reminding saya untuk pada petang ini kan. Okey. Kita punya tajuk pada petang ini adalah mengenai takut sangatlah nak beli saham kan. Kenapa? Apakah reason kita takut untuk membeli saham? Jadi kan tuan-tuan dan puan-puan, okey, student-student
PSM 2.0 maupun newbie-newbie dekat luar sini kan yang sedang menonton saya punya live, saya nak membuat sesi sharing mengenai pengalaman saya sendiri di peringkat awal saya melibatkan di dalam Bursa Malaysia. Okey, saya tak tipulah, okey, ada kerugian yang saya alami yang banyak dan juga sedikit apabila saya melibatkan diri dalam pelaburan Bursa Malaysia ni dan bila saya start trading. Jadi saya sendiri rasa takut dan juga skeptikal. Dah lah ilmu pun tiada, pengalaman pun tiada, duit hanya banyak tu je ada kan. Jadi bila kita mengalami satu pengalaman yang buruk dalam trading, saya akan rasa takut. Okay? Saya pasti orang lain juga merasai perasaan yang sama. Begitu juga kalau kita pernah melibatkan diri dalam sesuatu pelaburan yang salah dekat luar sana, platform yang salah dan kita mengalami kerugian, sudah pasti kita akan rasa takut dan juga skeptikal. Dah lah ada pengalaman yang buruk, kemudian tiada pengalaman yang betul, yang baik untuk melabur di Bursa Malaysia. Jadi kita akan ada satu tanggapan yang buruk, yang takut, yang tak baik terhadap Bursa Malaysia. Senang cerita, saya mungkin boleh membuat satu statement dekat sini. Okay, kita akan memusuhi sesuatu perkara yang kita tak tahu. Itu yang menyebabkan kita rasa takut nak melibatkan diri. Dah lah takut, lepas tu melibatkan kita terjebak dalam scammer ataupun skim yang salah dalam pelaburan. Lagilah kita buat tanggapan bahawa Bursa Malaysia tu menipu lah sebenarnya. Banyak saya jumpa orang-orang begini kan. Ada pula yang mereka share dengan saya, terutama perempuan lah, makcik-makcik kat luar sana kan. Oh makcik takut lah nak libatkan diri, nak beli saham-saham ni, makcik takut. Makcik lebih prefer kepada fixed deposit kan. Siapa yang buka akaun CDSM Plus, okay, kita boleh pun tengok 30 institution ataupun 30 pelabur terbesar dalam sesebuah syarikat. Siapa mereka dalam tu? Saya tengok ada je tabung haji, ada je kumpulan wang EPF kat dalam tu, ada je bank-bank institusi yang besar kat dalam tu. Jadi bila kita tidak ada ilmu yang baik, okay, kita akan membuat satu tanggapan lah terhadap tanggapan yang buruk, tanggapan yang merendah-rendahkan terhadap kebolehan sesuatu pelaburan tersebut. Contohnya Bursa Malaysia. Okey, saya pun dah dapat maklum balas daripada anda bahawa apa yang saya sampai ni jelas. Jadi saya nak tahu dalam kalangan anda ni siapakah yang newbie. Jadi siapa yang newbie boleh tulis di ruangan komen dan beritahu saya bahawa anda adalah newbie. Okey. Jadi sebelum saya tunggu siapakah newbie yang sedang menonton saya punya sesi live pada petang ini, saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka Fatimah Zahra kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini. Fatimah Zahra, saya rasa saya kenal lah. Puan ni student saya, bukannya newbie ni. Okey, Nur Ain, Muhammad Farid. Okey, Wan Zulaini, Dunia Arif, okey, Junidi Tae. Okey, Idi Hashim, Idris Alias, Samsasiyah, Naim Fadli, Ahmad Ashraf. Hi Hus. Okay. Alright. So, selamat datang kepada nama-nama yang saya sebutkan sebentar tadi. Okay. Hi Hus kata emosi tak dapat dikawal. Okay. Hi Hus, awak ni masih lagi newbie. Okay. Masih lagi fresh. Masih lagi baru dalam bidang ni. Okay. Tuan ni mengingatkan saya pada mula-mula dulu. Memang emosi tu tak stabil lah. Jadi, bila kita nak mengawal emosi ni melalui pengalaman. Okey, tuan kena trade, tuan kena ada rasa sanggup kerugian, tuan kena ada rasa sanggup bagi peluang pada diri tuan masa untuk kita buat trade kan. Saya dulu walaupun rugi saya tetap juga buat trading. Kenapa? Untuk saya memahamkan untuk trading plan, untuk memahamkan 3 indikator teknik Z yang kita belajar dekat dalam PSM 2.0. Apa dia 3 tu? Kita ada Bollinger Band, kita ada MACD, satu lagi Moving Average Double. Jadi kan bila di peringkat permulaan tu pengalaman saya,
bila menceburkan diri dalam bidang pelaburan saham di Bursa Malaysia, memang rugi. Memang rugi, tapi saya bertahan sebab saya minat dan saya memang keep going buat kajian. Okey, saya ingat lagi masa kali pertama saya join satu kelas ni dekat Shah Alam pada masa itu dekat section 13. Okey, salah seorang trainer dekat situ tegur saya. Dia kata, Hakim, tak ramai orang nak buat fundamental analysis. Ramai orang nak lebih kepada technical, tetapi saya memang fokus kepada fundamental analysis. Jadi pada masa itu kan, fundamental bagus, tapi kenapa bila saya trading tak boleh buat duit? Jadi itulah pengalaman saya menghabiskan masa lebih kurang 6 bulan ke setahun untuk membuat fundamental analysis tanpa dapat memperoleh apa-apa keuntungan. Jadi pada masa itu, saya mengambil satu inisiatif untuk technical analysis pula. Jadi bila saya gabungkan kedua-dua ni, barulah saya nampak macam mana nak buat duit. Macam mana saya boleh dapat 138% dekat dalam satu kaunter di Bursa Malaysia. Jadi bagi masa kepada diri kita untuk kita faham dan menimba pengalaman dalam trading di Bursa Malaysia. Okey. So apa lagi dekat sini? Faham ke? Jelas ke Tuan, siapa tadi tu? Tuan Hairus, faham tak apa yang saya sampaikan tadi? Okey. Kita baca lagi komen dekat bawah ni. Okey. Hanizam. Okey. Hairus newbie, Zara newbie. Selamat petang Cik Hakim. Misah Sakarwi. Puan Misah datang ke untuk sesi live event pada hari Sabtu ni? Boleh komen tak dekat bawah? Fatimah, oh ya ke, bukan newbie, baru join dalam sebulan ni, rasa macam newbie lagi. Okey. Puan Fatimah Zahra, saya kenal Puan sebab Puan adalah newbie dan di bawah pemantauan saya. Jadi saya faham Puan masih lagi newbie. Ya, sebulan tu masih lagi newbie. Kalau masuk setahun, 2 tahun tu kita dah boleh consider dia dah mula nak mature dalam bidang analisis pelaburan saham. Okey. Latifah Faizah, selamat petang Tuan Hakim. Selamat petang Puan Latifah. Nur Syahid is watching. Okey, Hairus faham. Terima kasih Hairus. Okey, Tuan Hairus, saya memang nampak Tuan memang betul-betul newbie. Okey, kajian saham Tuan pun masih lagi tak mantap. Tetapi, okey, saya ingin menasihatkan melalui pengalaman saya, jangan putus asa, teruskan buat kajian saham. Kerana apa? Kerana kalau orang lain boleh buat untung dalam Bursa Malaysia, kenapa tidak kita untuk melakukan perkara yang sama? Okey, saya pun newbie juga walaupun dah 3 bulan. Hairul, okey. Okey, Chai Sun Kate. Alright, thank you for watching. Okey, so hari ini topik yang kita nak bincangkan adalah mengenai takutnya nak beli saham kan? Kenapa takut? Apakah reason ataupun penyebab utama yang menyumbang kepada seseorang itu untuk takut? Okey, untuk takut melabur di Bursa Malaysia. Okey. Okey, sebelum saya nak cerita tentang kenapa takut sangat nak beli saham, saya ambil pengalaman saya sendiri. Di hujung tahun 2022. Okey, dah nak masuk bulan 1, bulan 12 sekiranya. Adik saya kahwin. Okey, adik saya kahwin. Okey, dan saya dapat cerita, bukan adik saya kahwin. Saya dapat dengar cerita daripada kawan adik saya. Masa tu perkahwinan adik saya lah. Okey, di mana pasangan yang baru kahwin ni, husband and wife ni cerita dengan saya, okey, dengan rasa gembiranya, dengan excitednya, dia kata saya dah buat loan 40,000 dan melabur dekat dalam satu platform pelaburan lah. Okey, saya tanya dia, kenapa melabur dekat platform ini dengan membuat loan 40,000? Dia kata sebab ramai dekat tempat kerja dia tu, dekat satu office tu, semuanya nak melabur dekat situ. Jadi saya kata faktor utamanya awak ikut orang lah ni. Dalam hati saya tanyalah, kalau orang tu lompat, kau pun lompat jugalah bangunan. Macam itulah lebih kurang. Jadi bila setahun dah berlalu, saya jumpa balik pasangan ni, saya tanya, bagaimana dengan pelaburan awak yang 40,000 tersebut? Dia terus buat muka masam, dia terus buat muka menyesal dengan saya bahawa pelaburan yang dia buat tu dah pun tak terima bayaran bulan-bulan. Jadi kan mudah je. Okey, Islam tu sangat
jelas dalam perniagaan muamalatnya, pembeli penjual barang, untung rugi dan akad. Bila untung rugi ni kita cuma pilih satu, untung rugi. Bila sesuatu perniagaan itu yang menjanjikan untung sahaja dengan janji dia tiap-tiap bulan, menjanjikan tiap-tiap bulan keuntungan yang fix, dah memang tak patut syariah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita tahu sesuatu pelaburan ataupun perniagaan yang menjanjikan pulangan yang tetap, kita dah boleh pun buat keputusan bahawa pelaburan maupun perniagaan tersebut adalah salah. Jadi kenapa lagi masih kita nak menjerumuskan diri, melibatkan diri dengan perniagaan sebegitu? Kerana itu pentingnya ilmu, kan? Jadi bila saya tanya dengan dia, you dah rugi 40,000, dah pun tak terima allowance bulan-bulan yang nak dijanjikan oleh perniagaan tersebut, I tanya dia, you nak tak? Nak tak join satu perniagaan, pelaburan yang mana pelaburan itu kamu boleh uruskan sendiri dengan syarat kena ada ilmu dan pengalaman. Terus senyap. Terus buat justification. Terus buat hukuman kepada saya bahawa apa yang saya buat ni salah. Sedangkan kita ni platform yang betul. Jadi kesian tak kepada orang-orang begini, kan? Dah lah ilmu tak ada, pengalaman tak ada, dapat rugi lagi. Kita nak bantu dia ni, kita nak bantu ni bukanlah bantu kosong. Mestilah ada bayaran sebab kita buat bisnes, kita bukan buat charity. Jadi bila kita menyediakan, menawarkan satu platform yang betul dalam pelaburan, dia terus buat keputusan, saya tak nak dah terlibat dalam benda-benda macam ni. Jadi bila tajuk kita ni, kenapa takut sangat nak beli saham? Pengalaman tadi itulah. Pengalaman buruk, kan, menyebabkan kawan adik saya tu tak mengambil tindakan secepat yang mungkin. Jadi kepada anda, kan, yang dah pun trade dekat dalam Bursa Malaysia, siapa perasan di hujung bulan 12 dan di awal tahun 2024 market cantik, kan? Siapa yang boleh dapat untung kat sini, siapa yang dapat untung tu, saya ucapkan tahniahlah kepada anda dan diri saya juga. Serta tim Tuan Nizam Malik yang memang ada trading tu, yang trade tu, alhamdulillah mereka dapat untung. Jadi dapat tak untung? Dapat. Dengan apa? Dengan ilmu. Bila kita cakap peluang, bila kita dah filter sesuatu counter tu yang kita tahu counter tersebut memang ada potensi, dan bila kita cakap memang ada potensi berdasarkan teknik Z, 3 indikator tu kata buy signal, dah boleh kata buy sajalah. Betul tak? Jadi di situlah kami mendapat untung, di situlah kami share pengalaman kami kepada student-student PSM 2.0, kepada newbie-newbie yang di luar sana yang sedang mencari kelas saham. Saya, Hakim daripada tim Saham Masri, kan, ikhlas dan ingin membantu anda. Jika student-student yang pernah saya call tu, saya kadang-kadang tu memanglah garang. Saya minta maaf sangat atas tujuan apa? Atas satu sebab saja, saya nak membantu, menolong dan juga membimbing anda. Kan, anda kan dah bayar pada kami, kan? Jadi tanggungjawab saya untuk memastikan anda mencapai tahap kefahaman yang baik dalam trading. Mungkin ada juga student PSM 2.0 yang tak dapat catch up apa yang saya nak sampaikan dalam video-video tersebut. Mungkin disebabkan dia tidak ada pengalaman, mungkin newbie dalam ni, mungkin masih bagi baru nak tahu pasal dunia saham ni. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan adalah bagi peluang dan masa kepada diri sendiri untuk memahamkan semua benda ni. Secara jujurnya lah, saya sendiri pun mengambil masa 2 ke 4 tahun untuk memahamkan dunia Bursa Malaysia. Mengalami kerugian dengan ceritalah, kena hidik, kena herdik, kena diperli oleh kakak dan adik-beradik semuanya, kan. Sebab dia orang tak faham apa kita buat. But once you know how kita drive kita punya kereta, you know the direction, kita nak takut apa, kan? So kalau dia nampak pit stop saham ni, kan, kronologinya ada gambar kereta ni. Bermakna saya nak beritahu kat anda, if you drive, even though F1 punya kereta ke, Merc ke, Toyota ke, Nissan ke, you nak pecut sejauh mana sekalipun, sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita buat. Jadi bila ada orang lain nak tomah kita semuanya, kan, menyebabkan mental kita mental torture, kita takut nak menabur. But at least at the end we know how to drive. We know the direction. So itu yang saya buat.
kan pengalaman saya, okey, jatuh bangun tahun 2014, tahun 2019 kita menghadapi isu pandemik kan, kerugian saya sangat banyak. Tapi saya masih lagi stay dekat sini, saya masih lagi membuat kajian saham sebab saya nampak peluang itu sangat besar apabila berlakunya sesuatu krisis. Okey, sebelum tu saya nak buat satu pengumuman. Okey, untuk newbie saham Must Be Live event yang akan dilangsungkan pada 3 hari bulan 2 ni, hari Sabtu ni, kita hanya nakkan 100 orang saja. But alhamdulillah, okey, kita punya partisipan dah mencapai sehingga 150 orang. Jadi kan untuk sesi live kita pada petang ni, saya masih lagi nak mempromosi walaupun kelas program kita Newbie Saham Mastery Live Event tu pada hari Sabtu ini, saya masih lagi nak buka kita punya numbering untuk partisipan anda yang masih nak mencari apakah kelas yang terbaik. Inilah waktunya untuk anda join Newbie Saham Mastery Live Event dekat Hotel Nusajaya. Saya pernah lupa dah, nanti saya ingat balik. Sorry sangat, saya lupa hotel apa tadi. Alright, okay. So alhamdulillah kita dapat partisipan lebih daripada apa yang kita nak. Tapi saya mungkin menjangkakan ada student yang tak datang, okay, disebabkan isu-isu yang emergency, isu-isu tiba-tiba kena cancel last minute. Jadi kita masih lagi buka untuk kepada mereka yang berminat untuk join program Newbie Saham Mastery Live Event. Apa yang terbaiknya untuk live event ya? Okay, selepas pandemik, kebanyakannya kelas yang dianjurkan oleh pihak tim Saham Mastery berbentuk online. Okay, dan kami mendapat feedback daripada newbie-newbie di luar sana maupun student kami sendiri, nakkan satu program yang dapat kita jumpa secara live. Okay, dapat jumpa secara face to face. So ini adalah peluang yang baik untuk anda di luar sana. Okay, kepada mereka yang mencari kelas ataupun mencari program berbentuk kelas saham, ini adalah satu peluang yang baik untuk anda grab. Okay, kepada mereka yang mendaftar, terutamanya 50 orang terawal yang mendapat percuma tu, okay, pastikan anda datang kerana anda mendapat tiket yang percuma kerana pendaftaran awal oleh anda. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk berjumpa dengan saya, okay, Hakim daripada tim Saham Mastery, dan sudah pasti Tuan Nizam Malik serta tim Saham Mastery. Jadi jumpa di sana pada hari Sabtu ini dan anda boleh tanya pelbagai soalan insya-Allah pada sesi Q&A. Dan sudah pasti Tuan Nizam Malik akan memberikan satu perkongsian kepada anda untuk anda mendapatkan peluang, bagaimana mencari peluang, bagaimana nak mendapatkan satu analisis yang baik dalam membuat pembelian, okey, counter-counter yang berposisi tinggi di Bursa Malaysia. Okey, saya mungkin boleh ucapkan selamat datang kepada mereka: Muhammad Suhaimi, okey, Zulkifli Buam Black, Nat Nadira, Abdul Badri, okey, dan Chen Denny is watching. Thank you so much. Okey. Daniel Koyum, thank you so much. Sam Ketio ni kan setiap kali saya buat live dia mesti ada. Okey. Okay. Trade saham ni knowledge dengan decision yang firm kena buat sebelum beli dan jual, bukannya skill atau teknik yang tepat rasanya, sebab teknik itu bergantung dengan modal juga. Subjektif kalau kita cakap pasal teknik. Okey, saya setuju, betul. Sebab setiap orang mempunyai pandangan dia masing-masing, okey, berdasarkan pengalaman dia sendiri. Okey, some people mungkin akan memberi hujahan bahawa teknikal akan mendahului untuk membuat keputusan. Ada orang kata capital adalah reason utama yang menyebabkan dia membeli sesuatu saham tu. Jadi dia adalah subjektif. Kalau saya, jujurnya saya akan campurkan, saya memang akan meletakkan technical sebagai priority, kemudian barulah fundamental. Tentang duit pula, permulaan saya dulu memang start dengan RM3,000 sahaja. Jadi subjektif. Ada orang akan meletakkan fundamental as a priority to make a decision. Ada orang akan meletakkan technical, ada orang akan menggabungkan semua ni, kedua-dua ni, okey. Ada orang akan meletakkan modal dulu, pengalaman dulu. Jadi
tidak ada salah dan tidak ada betul. Asalkan kita boleh buat duit walaupun hanya RM100 di Bursa Malaysia. Okay? Jangan comparekan dengan orang lain yang dapat duit, dia punya trading dia sampai 300,000. Ada, saya memang jumpa trader yang boleh buat trading dengan profit yang dia dapat dalam 300,000. Okay? Kita kena buat satu muhasabah kepada kita. First, mungkin pengalaman, mungkin modal, mungkin teknik, mungkin guru yang berbeza. Mungkin masa kita mungkin tak tahu yang trader yang dapat berjaya ni apa pengalaman di belakangnya. Sudah pasti akan ada satu pengalaman pahit, kan? Jika kita tidak mempunyai pengalaman jatuh, bermakna kita tak belajar sesuatu. Jadi setiap orang saya pasti ada masanya, ada tempoh clock. Orang kata clock. Bila sampai clock tu, you punya clock, you akan berjaya. Setiap orang yang Allah turunkan di dunia ni ada rezeki masing-masing. Dan saya pun boleh buat perkongsian bahawa kalau dulu tak adalah untung sangat kan. Tetap juga ada kerugian. Namun alhamdulillah, makin lama saya makin untung. Dan secara jujurnya, saya punya trading plan saya, emosi saya amat stabil setelah saya bekerja dengan Tuan Nizam Malik. Secara jujurnya. Dan bila emosi saya terkawal, stable, and then saya pula ada modal yang cukup untuk saya buat trading, sangat selesa. Saya tak perlu pun risau tentang emosi saya sebab saya tahu counter yang saya beli tu mempunyai fundamental yang baik, teknikal yang baik. Jadi saya tunggu sahaja apabila sell signal memberi tahu bahawa okey Hakim, sekarang ni adalah masanya untuk menjual, dan saya jual je. Dia nak pergi naik kan, dia naik sikit je lah. Saya kata tak apa, alhamdulillah, itu rezeki orang lain. And then dia turun. Saya kata apa, turun lagi, counter turun lagi kan. Turun lagi counter sebab saya nak beli balik. Itulah pengalaman kan. Jadi kan, kenapa takut sangat nak beli saham ni, sebab dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu, pengalaman trading. Kemudian dia ada pengalaman buruk dalam trading. Contohnya saya terlibat dengan satu skim pelaburan ni, emas tahun 2012, namanya TOK. Saya tak naklah mengaitkan orang. TOK apa, carilah sendiri. Tahun itu banyak sangat orang terlibat dengan skim beliau lah. Tapi saya bukanlah manusia yang macam aku rugi, aku gagal dan aku biarkan saja hidup aku macam tu. Tak. Saya membuat kajian, saya study balik sistem dia, namanya sistem Ahranu. Jadi kerugian saya yang dulu tu hanyalah 10,000 sahaja, dan hari ini dah naik 300%. Jadi kerugian saya dah cover. Jadi pengalaman saya tadi tu, takut tak? Takut sebenarnya kita nak pergi Bursa Malaysia ni. Sebab satu je yang saya suka di Bursa Malaysia ni, kerana saya dapat menguruskan saya punya pelaburan sendiri. Itu key yang saya paling suka pada masa tu. Tahun 2015-16 bila saya nak buat keputusan untuk melibatkan diri dalam Bursa Malaysia, kerana pelaburan ini, saya dapat uruskan sendiri tanpa orang lain. Saya baca komen sekejap. Dekat bawah ni ada orang komen. Dia kata, macam sama je metod kita ni tuan. Ya ke? Tuan siapa ni? Evo Vicen Stephen. Student PSM 2.0 ke? Sebab saya tak ada nampak pun nama tuan dekat dalam saya punya group study kita. Boleh komen tak? Student kita ke? Ataupun memang macam mana, pernah study dan tersama kita punya kaedah ke? Satu komen maklum balas yang baik daripada kita punya viewer dekat sini. Apa lagi yang menyebabkan kita takut untuk melibatkan diri di Bursa Malaysia? Sebabnya kejap saya baca sikit membaca atau mendengar cerita-cerita negatif tentang saham. Saham, kalau jumpa orang yang bayi-bayi mak kita lah, yang 60 ke atas kan, haram, ini benda tak patuh syariah, ini dan itu je lah, haram kan. Jadi bila haram semua tu, maka bila tahun 2015, apa yang saya buat,
Okey, walaupun master saya taklah saya registered lagi, okey, di universiti saya pada masa itu, tapi saya buat satu kajian Risk Management and Opportunity in Investment dalam kurungan muamalat perspektif for the for the stock market. Jadi saya tengah mengkaji saham ni dari segi mengukur dia punya kerugian dan juga keuntungan untuk muamalat perspektif. Pada masa tu saya memang sangat mendengar, memberi perhatian yang sangat pada penceramah-penceramah yang datang dekat masjid saya di Kampung Pekalan Peguh Ipoh untuk topik muamalat. Saya akan bagi pay attention. Bagaimana muamalat ini akan menentukan sesuatu perniagaan itu patuh syariah ke tidak. Saya sendiri yang cari maklumat tersebut supaya saya rasa puas hati. Saya tak nak dengar daripada orang lain. Okey, mungkin ada orang lain itu dan ini. Jadi untuk mencapai, bila kita buat research kan, kita nak kena capai validation. Adakah maklumat yang kita dapat ni sah ke tak sah ataupun tipu. Jadi penting untuk saya merujuk kepada individu yang ada ilmu dan juga kepakaran dalam bidang ini. Jadi ustaz tersebut yang memberi ceramah sudah pastilah dia adalah bidang academician, lulus dalam bidang muamalat kan. Jadi saya terus tanya dia, ustaz, saya nak terlibatkan diri dalam bidang pelaburan Bursa Malaysia. Okey, kemudian saya nak beli tu dalam bentuk share. Jadi adakah dia ni mencapai syariah compliant? Ustaz tu kata terus, yes, apa yang awak buat ni menepati syariah compliant. Lepas tu dari segi akad pula, ustaz macam mana? Akad tu bila you membeli, buy, dia tak akan terus match kan. Ada orang yang akan menunggu untuk awak menunggu orang lain untuk menjual kan. Jadi bila awak buy, ada orang lain sell, dah jadi akad. Jadi pada masa tu kan, saya kata okey, I dah dapat satu information bahawa apa yang aku nak buat ni dah mencapai patuh syariah. Tetapi nak menyedari masyarakat kita ni tentang pelaburan Bursa Malaysia, di mana platform yang kita buat ni adalah syariah compliant, memang halal, teramatlah susah ya Allah. Guys, teramatlah susah guys. Saya dah 8 tahun dalam bidang ni, nak meyakinkan orang, ya Allah, susahnya. Begitulah susahnya kan. Begitulah. Tetapi saya dapat maklumat kan, orang kita lah yang paling banyak terlibat dalam skema, yang terkena dengan skema, yang terkena dengan penipuan. Kan, saya nak buat macam mana Saya nak buat macam mana kami yang ada pengalaman dan juga kepakaran dalam bidang ni, teruskan berusaha untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana bahawa apa yang kita buat ni patuh syariah dan sememangnya halal. Jadi syarat tadi tu kenapa orang takut? Pertamanya tak ada ilmu lah. Kemudian mendengar berita yang tak betul pun tentang Bursa Malaysia dan mereka ada pengalaman yang buruk dalam apa? Dalam trading, dalam mungkin dalam trading, mungkin juga dalam apa-apa pun pelaburan yang tak patuh syariah ataupun yang tak dipantau oleh bank negara menyebabkan mereka mengalami kerugian kan. Lagi saya ada je tajuk yang poin terakhir yang menyebabkan orang takut nak beli saham ni. Mungkin pada peringkat awalnya dia takut nak spend duit pergi kelas lah. Dia kata alah, tak payahlah nak pergi kelas ni kan, buang duit je kan. Ada je saya jumpa kawan-kawan saya dulu kan, sanggup rugi 8,000 ni depan saya, sanggup. Saya kata why not you attend some class out there, just for to obtain, to gain essence of the knowledge dalam bidang ni. Tapi dia kata tak nak lah, buat apa aku nak spend 3,000, 4,000 kan untuk satu kelas tu, sedangkan aku boleh trade je sampai ting depan saya 8,000 habis macam tu saja kan. Jadi kan mungkin bila kawan saya ni dah habis 8,000, saya kata kenapa tidak kita start balik dan kita buat cara yang betul. Dia tak nak sebab dia serik. Dia tak nak dan serik. Jadi sayanglah, peluang dekat Bursa Malaysia ni sangatlah luas. Kalau anda nak tahu saya buat kajian YTL Power ni pada bulan April tahun lepas. Pada bulan April tahun 2023, daripada harga sen-sen
kenapa boleh naik sampai ke RM4? Ada je kawan saya yang ikut cakap saya, okey Hakim, aku follow je apa kau cakap kan. Follow lah, tak kisah pun. Hari ni dia kata, okey lah Hakim, memang best lah. Itu memang tengah best, tengah rugi nanti macam mana kan. Jadi itulah yang apa ni yang saya ingin tekankan tentang awareness, kesedaran untuk anda membuat satu tindakan yang betul. Okey, banyaknya saya bercakap kan. Mungkin dekat sini kan, ramai juga yang masuk live kita ni. Okey, mungkin dekat sini anda boleh kongsikan dengan saya kenapa anda takut nak beli saham. Saya nak tengok juga anda punya komen. Boleh komen di bawah ni kenapa anda takut nak beli saham. Sementara tu saya nak minum sekejap Bismillah. Saya masih lagi menunggu komen daripada kita punya viewer. Okey, apakah pengalaman anda ataupun pandangan anda mengenai kenapa orang takut nak membeli saham? Okey, sementara itu saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja join kita punya sesi live, iaitu Badrul Hisham Abu Bakar, Mie ETR, tak ada ilmu tuan. Selain pada itu, tak ada ilmu, apakah lagi faktor yang menyebabkan orang takut nak melibatkan diri di Bursa Malaysia, satu platform yang betul, yang dikawal oleh Bank Negara Malaysia, yang dipantau oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Tetapi malangnya, numbering yang dikeluarkan oleh PPIM, bangsa kita lah yang paling banyak terlibat dalam scammer. Takut tersilap beli kaunter yang rugi. Okey, Fatimah Zahra, saya nak tanya, kenapa takut tersilap? Bagaimana boleh tersilap tu? Boleh terangkan lagi? Okey, kawan-kawan semua, kita fokus kepada Puan Fatimah Zahra. Takut tersilap. Okey, kita ambil sikit je dekat sini. Kenapa kita boleh buat tersilap untuk membeli kaunter? Kawan-kawan, tolong komen dekat sini. Kawan-kawan, tolong komen, tolong bantu saya. Kenapa kita boleh tersilap? Okey, dalam membuat dalam kita membuat kajian. Saya nak baca balik. Takut tersilap beli kaunter yang takut tersilap beli kaunter yang rugi. Okey, Puan Fatimah Zahra dan juga kawan-kawan yang lain, boleh bantu saya tak? Boleh bantu Puan Fatimah Zahra tak? Kenapa kita boleh tersilap beli kaunter yang rugi? Okey. Saya nak komen dekat bawah ni. Kayhus, dia takut sebab semuanya dah terlepas peluang. So dari situ dah buntu, apa nak buat? Kayhus, saya faham sangat apa maksud tuan ni. Tuan kata semuanya dah terlepas. Okey? Benda yang dah pernah naik, dia akan turun. Okey? Cuba tuan perhatikan MACD yang saya nak maksudkan dekat sini. Okey, tuan kata dah terlepas kan? Okey, sebab dekat bawah dia pergi ke atas. Sebelum dia dekat bawah tu, okey, sebelum ni dia pergi tak dekat bawah balik semula. Maksud saya dekat sini, dia naik, dia turun, dia naik, you terlepas kat sini. You terlepas kat bawah ni, dia naik. Kemudian turun. You turun tu nanti you follow tak? Itu soalan saya. You tak peka, you tak follow dengan apa yang you buat. Saya nampak benda ni. Jadi kepada student kita, okay, dah terlepas peluang, saya nak tanya soalan yang sama. Okay, dah terlepas peluang, you dah tertinggal bas, you follow tak balik kaunter tersebut? Soalan saya. Tuan Haihus, jawab sendiri dengan diri sendiri. Okay? Saya ada beli satu kaunter based on trading plan, tapi saya cut loss, so rugi sikit dalam RM55. Okey, Puan Fatimah Zahra, bila kita melibatkan diri dalam Bursa Malaysia, kita dah ada trading plan, betul? Trading plan kita tu dah cerita pun yang kita punya support price, kita punya cut loss. Okey, dah sebelum kita membeli pun kita dah tahu dah kita punya risiko kat mana. Jadi, bila dah berlaku cut loss, kita kena disiplin. Okey, isunya dekat sini adalah bagaimana orang lain boleh untung dalam membuat trading plan. Kerana itu pentingnya untuk kita melatihkan diri kita untuk mengenal pasti seawal mungkin permulaan uptrend. Kepada mereka yang saya lead, yang saya bimbing, okey, yang masih lagi newbie ni, saya faham anda masih lagi newbie, kebanyakannya MACD dah pun buat supervisor kena dan sebagainya lah. Jadi kena sentiasa peka bagaimana
kita nak mengenal pasti sesuatu kaunter tersebut sedang membuat permulaan awal uptrend. Jadi kan Tuan Hayhus kan, tadi you cakap apa ni? Tadi Tuan cakap saya terlepas banyak benda yang banyak terlepas kaunter yang dah pergi sebab you tak alert untuk awal permulaan uptrend. Dah terlepas tak apa. You cuba buat kaji backdated analysis. Kalau Tuan fikir Makan ada dekat sini, mungkin dia boleh membantu sebab saya sentiasa membantu mereka, encourage mereka untuk buat backdated analysis. Bila waktunya permulaan awal uptrend? Memang dah terlepas, tetapi saya nak melatih anda untuk mengenal pasti sesuatu kaunter yang anda nak beli untuk trace di awal permulaan uptrend. Okey. Puan Fatimah, tapi tak stres lah sebab dah ada trading plan, so rugi dan emosi terkawal. Betul Puan Fatimah, saya pernah rugi dan saya buat hope analisis kan, ingat boleh naik kan. Ya Allah, boleh katakan puluh ribu tak adalah, sorry. Dalam belas ribu jugalah kan. Tetapi kan, dia mengajar saya untuk suatu hari nanti, saya tak buat kesilapan yang sama. Walaupun untung saya hanya 300-400, at least saya win. Kan, daripada saya rugi 400-500, walaupun kita punya keuntungan tu sikit je kan. Bukan kita nak membezakan keuntungan kita dengan orang lain, tapi kita faham apa yang kita buat dengan trading plan. Kita ikut tak trading plan kita? Kalau kita ikut, kita dah berjaya pun sebenarnya walaupun rugi. Okey, sebab syarat muamalat tadi dah ada pun menyatakan pembeli penjual barang untung rugi akad. Kan? Jadi sesuatu perniagaan tu mesti ada kerugian. Cuma bagaimana kita nak menguruskannya dan meneruskan kita punya aktiviti analisis untuk penambahbaikan dari semasa ke semasa. Okey. Backdated apa maksudnya? Backdated ni, Hayhus, adalah kajian saham yang dah lepas. Okey, saya faham dekat sini, Tuan, saya nampak kajian Tuan kebanyakannya MACD dah ke atas pun Tuan. Okey, cuba alert dekat sini, waktu bila MACD bersilang di bawah permulaan, di bawah. Bukannya kita nak di atas entry ni, kalau boleh kita nak golden cross. Okey, jadi backdated ni adalah bila MACD ataupun tiga indikator teknik Z yang diajar dalam modul kita ni, bila sebelum-sebelum ni, mungkin 3 bulan 4 bulan ke belakang ni, dah pernah pun bersilang di bawah dan naik ke atas, turun ke bawah, you tak pay attention sebab you masih lagi baru, you buat kajian dekat atas. So sekarang ni backdated ni, cuba buat kajian dekat belakang tu. Okey, 3 bulan ke 6 bulan kat belakang tu, waktu bila sebenarnya awal permulaan uptrend. Dan dan saham ni mengikut pengalaman saya, kalau dia baik, dia akan buat behavior yang sama. Saya kata behavior yang sama ni, bila satu kaunter tu dah pernah naik, dia akan turun, kemudian turun, dia naik balik, dekat situlah saya masuk. Nak masuk waktu bila? Saya dah ajarkan untuk live sebelum ni, kalau apa nak beli, kita tengok fundamental, kalau bila nak beli, kita tengok technical. Saya ada buat sifir-sifir tu kan, tengok balik kita punya sesi live pada yang lepas-lepas itu. Okay. Latifah Faizah, kena buat trading plan sebelum membeli apa-apa kaunter. Ya. Okey. Memang itu adalah behavior saya dan saya percaya setiap orang yang terlibat dalam Bursa Malaysia ni memang dia ada trading plan dia sendiri. Kan. Kalau macam contoh saya cut loss, saya punya trading plan kan, cut loss, saya rasa macam okey, boleh hold lagi kot. Boleh rugi tu banyak sikit lah, tapi bila dia naik tu, okay, I know that what I'm doing is right. Jadi ini adalah pengalaman. Okay, trading plan tu hanyalah satu tools yang membantu kita untuk membuat keputusan dan mengawal kita punya emosi. Okay, saya nak lagi, apa lagi yang boleh kita bincang? Hayhus, tanya lagi pada saya, apa lagi yang awak tak faham? Okey, tanya lagi dengan saya. Dan juga kita punya viewer kalau nak share dengan saya apa lagi pengalaman, boleh tak kalau kita sembang pengalaman manis pula? Apakah pengalaman manis anda semasa trading ni? Asyik buruk je kan, kita nak tengok juga pengalaman manis. Apa yang pengalaman manis anda peroleh semasa membuat trading? Cerita dengan saya, mungkin untung, okey, untung yang banyak, mungkin persen untung yang banyak kan. Boleh share dengan saya please. Saya nak dengar anda punya perkongsian kemanisan dalam
trading di Bursa Malaysia. Okey. Ada tak? Ada tak? Tak ada setakat ni sebab belum dapat merasa lagi. Hai Hus. Kalau untuk pengetahuan awak ya, saya kaji saham bulan 11, bulan 12. Masa tu market macam lemau sangat. Untuk orang yang berpengalaman macam saya kata inilah waktu terbaik untuk buat kajian saham kan. Jadi bulan 1 saya dapat ting 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 ting. Macam itulah. Jadi kan Hai Host sentiasa membuat kajian saham sehingga anda sendiri dapat mendefinisikan waktu bila permulaan awal uptrend. Hai Host ni ada student kita ya di bawah bimbingan saya dan dia masih lagi newbie. Dah 3 bulan tapi saya nampak baru sebulan ni je yang dia hantar kajian saham. Okey, teruskan lagi kajian saham. Kadang-kadang saya marah, kadang-kadang saya tegur dengan tegas, kadang-kadang nampak macam cerewetnya saya kan, tetapi ingatlah bahawa apa yang saya sampaikan ni, ketegasan saya ni adalah untuk membantu anda supaya anda tak banyak buat kesilapan. Just follow my instruction. Okay? Saya nak tanya lagi, siapa kat dekat sini yang dapat untung? Tolong share dengan saya, takkan tak dapat untung kot. Kan? Tak ada eh? Tak ada yang dapat untung ke? Apa lagi manis? Buat kajian saham tak beli, tapi buat kajian saham ni, wish untung. Walaupun buat kajian saham kan, tapi tak beli ni. Saya tahu you tak ada sebab you masih lagi baru. I memang tengah pantau tuan sekarang ni kan. Okay. Kita santai-santai je petang ni kan. Yang lain, Puan apa ni? Puan Misa Sakarwi. Puan Misa Sakarwi macam mana? Saya rasa okey kot kan Puan Misa kan. Kepada mereka yang sedang menonton sesi live pada petang ini, okey, sesiapa dalam kalangan anda yang join program Newbie Saham Mastery Live Event pada hari Sabtu ni, okey, kita akan berjumpa. Okey, saya nak ucapkan selamat datang walaupun lebih awal pada hari Rabu ini. Okey, siapkan diri anda dengan apa sahaja persoalan yang anda nak tanya nanti, sama ada dengan saya, Hakim ataupun Tuan Nizam. Saya akan pastikan, okey, itu janji saya sebab saya nak menolong bangsa saya sendiri insya-Allah dan juga khususnya rakyat Malaysia yang kenapa saya menyebutkan kaum muslimin, sebab kita, bangsa saya masih lagi kesedaran yang rendah tentang pelaburan Bursa Malaysia. Jadi pengalaman saya 8 tahun, Tuan Nizam juga pun dalam 10 tahun macam tu. We are trying to give as best as we can, membantu anda, berlapang dada untuk dibantu, berlapang dada untuk ditolong, berlapang dada untuk menerima ilmu baru, okey, dan bersedia dengan arahan, bersedia dengan ilmu baru untuk dipraktiskan walaupun daripada peringkat awal mungkin tak nampak lagi jalan. Tapi believe me, 8 tahun saya terlibat dalam bidang ini, pada peringkat awal nampak blur. Saya meletakkan satu benchmark, kalau orang lain boleh, kenapa tidak saya kan? Jadi saya menggunakan pendekatan itu untuk mencabar diri sendiri bahawa kalau orang lain boleh, why not me? Begitu juga saya mengharapkan anda juga, okey, untuk mempunyai satu objektif dan semangat seperti saya untuk anda trade di Bursa Malaysia. Okey. Saya masih lagi apa ni? Sekejap ya. Berapa modal yang kena ada untuk start trade dekat Bursa Saham Kuala Lumpur? Okey, sekejap ya. Saya baca ini dulu. Ras Reka Imani. Soalan ni sangat subjektif. Okey. Saya jumpa orang, okey, di Kedah. Masa tu saya tengah berjalan dekat Kedah dan dia mempunyai modal 1 juta untuk trade di Bursa Malaysia. Tanpa ilmu, duit tu jadi 500,000. Okey. Jadi berbalik kepada soalan tuan tadi, berapa modal dia adalah subjektif. Saya, okey, mula dengan 3,000 pada peringkat awal tahun 2015. Okey, mungkin ada orang yang meletakkan 300 sahaja untuk permulaan modal awal dia. Mungkin dia tidak mahu mengambil risiko yang tinggi, dia sekadar nak mencuba, nak rasa pengalaman buy and sell, okey, dengan meletakkan modal yang paling rendah. Jadi ianya subjektif, bergantung kepada duit lebihan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada 300, 300. Kalau ada 1,000, 1,000. Kalau ada 1 juta, 1 juta. Okey? Jadi itu bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan punya objektif.
Boleh ke terima jawapan tu, Puan, yang kata modal berapa tadi tu? So untuk modal 1K je, high host, saya rasa 1K tu sangatlah okey untuk anda sebab anda lagi newbie kan. Tapi 1K ni yang saya nak masukkan duit lebihan tau. Jika berlaku kerugian, bila kita dah buat trading plan, anda berlaku cut loss dan 1,000 tadi dah kurang kepada 700, you kena faham. Okey, terima pada diri sendiri bahawa duit lebihan ini mengalami kerugian. Jangan blame. Okey, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan diri sendiri. Bagi peluang sebab anda masih lagi baru. Saya sendiri pun 3 tahun ke 4 tahun nak fahamkan semua benda ni tau. Okey, indikator-indikator ni dengan news-news, dengan apa benda Telegram group kan. Akhir sekali bila saya dah matang dalam bidang ni, saya tahu apa yang saya nak. Saya jentik satu-satu. Ini aku nak, ni aku nak, ni aku tak nak, ni aku tak nak semuanya kan. Jadi bagi masa kepada tuan-tuan dan juga puan-puan untuk mempelajari semua benda ni. Ada je orang yang masuk kelas hari ni, besok je dah boleh buat duit. Itu rezeki dia, itu clock dia. Okay, ada orang macam saya perlukan 4 tahun. Okay, ada orang yang perlukan seminggu saja untuk faham semua benda dan boleh buat duit. Jadi semuanya bergantung kepada kefahaman kita, hard working kita dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena ingat. Okay, saya curious berapa lot nak beli untuk dapatkan significant profit macam student-student lain ya. Khairus, soalan awak ni terlampau sangat subjektif. Okay, kalau awak nak katakan dia untung 1,000, okay, dengan 10% bermakna modal dia 10,000. Kita ambil 10% je kan. Okay, kalau awak nampak dia punya keuntungan 1,000 dengan 10% bermakna modal dia adalah 10,000. Kalau awak nampak dia untung 10,000 dengan 10% gainer bermakna modal dia adalah 100,000. Okay, faham tak kat sini high host? Ras Raikal Imani, berapa modal nak untuk bermula? Modal ni bergantung kepada diri kita lah. Saya dah sebutkan tadi kan, ada orang mulakan 300. Maknanya dekat sini kan duit lebihan awak berapa dan tahap risiko awak berapa dan apa pengalaman awak. Kalau pengalaman saya sekarang ni, nak ikut pengalaman saya, 50,000 saya tekan je. Sebab saya tahu apa yang saya buat. Tapi kalau dulu, di peringkat awal dulu, ada 50,000 pun saya takut nak tekan ni. Betulkah aku nak tekan ni? Jadi, it's subjective. Okay, kalau anda newbie, inilah waktunya anda nak mencari ilmu dan kami, BT Saham Mastery, menawarkan program yang baik untuk anda. Okay, kita ada testimoni dan saya adalah orang yang akan membantu dan juga membimbing tuan-tuan dan juga puan-puan. Okay, cari ilmu. Cari ilmu bagi masa practice trading kan untuk dapatkan pengalaman untung rugi semuanya kan. Alright. Belum lagi tuan, tapi ada cerita lawak first dapat buka akaun CDS. Saya tak faham kat sini apa ni. Belum lagi tuan, tapi ada cerita lawak first dapat buka akaun CDS, masuk duit dalam akaun, terus beli kaunter. Sudahnya sampai hari ni kaunter tu masih ada, tak jual lagi. Jadi jangan jadi macam saya, better belajar dulu baru beli. Yang ini kelakar, tak apa, jadikan pelajaran. Saya suka. Okey, saya nak tanya. Beli saham apa tu yang tak jual sampai sekarang ni? Kita minta dia perkongsian. Kita kongsi dengan semua orang supaya pengalaman ni dapat jadi satu benchmark untuk kita dan orang lain. Untuk kita ni yang kalau kita dah buat, aku tahulah bahawa kalau jadi macam ni aku tak boleh buat lah. Untuk orang lain jadikan iktibar. Yes, Nur Cahaya. Ya, saya suami isteri masing-masing gelak dengan tingkah laku sendiri. Pengajarannya juga jangan terlalu excited. Okey, Nur Cahaya, saya ada pengalaman juga ni kan. Okey, saya pergi ke Kedah kan. Saya pergi ke Kedah jumpa kawan-kawan lama. Tapi kawan lama tu kawan lama lah. Ada kenalan lain yang join kita punya perbualan dan dia buat saham suami isteri kan. Dah lah masih lagi baru. Okey, fresh. Dan saya tanya position you apa sebenarnya? Intraday. Bila intraday ni dia yang kelakarnya lelaki bini ni, yang seorang kata A, yang seorang kata B. Abang jual sekarang, jual. Yang abang kata, I tak rasa fikir sekarang ni jual. Kena pegang lagi. Pam, rugi. Bila rugi, si isteri tak pergi masak tengah hari untuk si suami sebab geram cerita. Tapi dua-dua ni datang jumpa dengan saya lah. Dia kata, kami ada satu kenangan yang harmoni, manis pahit bersama dengan suami isteri kan, buat trading sama-sama kan. Jadi itu pengalaman. Saya tak dengar pun berita selepas itu, tapi saya rasa baik-baik ajalah mereka kan. Okey.
Nur Syaya. Okey, ada siapa lagi nak kongsikan pengalaman anda mengenai trading di Bursa Malaysia kan? Pengalaman pahit, pengalaman manis kalau ada suami isteri kan tengah bergaduh kan. Mungkin boleh bagi feedback pada saya kan. Apa pengalaman anda bersama suami dengan isteri bila buat trading duduk sebelah tu kan? Position pula position intraday konon kan. Nak buat duit konon. Akhirnya berlaku sedikit perselisihan faham. Dah si isteri kata tak payah masalah untuk abang malam ni kan. Banyak sangat pahit tuan. Hai Hus, you dengan I baru je 3 bulan kan. 3 bulan tu, sebulan ni baru je kita banyak buat interaction kat dalam group kan. Okey, banyak sangat pahit tu. Cuba cerita dengan saya, apakah pahit yang tuan lalui ni? Banyak sangat ni, sedangkan kita baru terkenal 3 bulan. Kongsikan dengan kami, apa? Mungkinlah ada satu pelaburan yang tuan dah cebur, yang tuan libat dan mengalami kerugian, kita share dengan orang lain supaya mereka tak buat benda yang sama. Share je tuan, dekat ni kita-kita je. Okey. Dulu sebelum kena erti saham ni, saya dah banyak kali kena scam. Okey, dah banyak kali kena scam kan? Alhamdulillah, Tuan Haya Hus ni dah banyak kali kena scam tapi dia nak buat benda yang betul. Cuma saya nampak dia ni okey, macam tu lah. Tunggu je masa. Tuan, bagi masa pada diri sendiri untuk belajar. Kalau saya boleh, Tuan boleh, Tuan Nizam boleh, you pun boleh. Kalau orang lain boleh buat duit macam you cakap, macam mana dapatkan dia punya untung macam tu kan. Kalau dia boleh, you pun boleh. Bagi masa pada diri sendiri. Okey. Tuan Haihus, share lah sikit dengan saya. Apa saham yang kena scam tu kan. Hari ni kan tak banyak teori tak banyak tulis. Kita banyak share-share. Sebab kenapa? Mood saya adalah nak jumpa anda yang mendaftar untuk program Newbie Saham Mastery Live Event pada hari Sabtu ini. Okey, sebelum Tuan Haihus ni sudi nak kongsi ceritanya, saya nak juga membuat promotion bahawa tarikh tutup untuk pendaftaran Newbie Saham Live Event ni masih lagi dibuka sehingga saya rasa sehingga hari Jumaat kot insya-Allah. Okey, boleh mendaftar dengan harga RM27 sahaja. Jadi rebutkan peluang ini. Okey, kepada mereka yang newbie yang masih lagi belum mendaftar, ini adalah waktu yang terbaik untuk anda mendaftar kelas offline dan berjumpa dengan kami secara F2F. Jadi bagi saya kepada anda yang nak tanya ni, nak hentam kami ni lah kononnya kan. Inilah peluang anda untuk bertanya kami secara F2F direct dengan saya dan juga Tuan Nizam Malik pada hari Sabtu ini di Hotel Nusajaya Amansari. Okey, pada hari Sabtu pukul 8 pagi. Okey, pukul 7.45, pukul 7.30 anda boleh datang untuk mendaftar. Jadi, kepada mereka yang dah mendaftar tu dengan kami lebih kurang dalam 150 orang, datang awal sebab kita tak nak ada stop berlaku kesesakan jam dekat ruang lift tu. Sebab kita punya tingkat 2 ke tingkat 3 macam tu. Jadi lift nak ke pintu masuk tu ruang agak sempit. Jadi saya mengharapkan anda komit dengan masa datang awal kalau boleh. Kami memang seawal mungkin berada di situ untuk sesi pendaftaran. Okey, Tuan Khairhus baru je kongsi dekat sini. Banyak sangat tuan sebab mostly semuanya saya dah delete sebab jadi trauma. Mahizan Mahjusuk, akhirnya kita punya Wirawati. Boleh ke Puan? Puan, kita jumpa nanti hari Sabtu ni, insya-Allah akan banyak benda yang kita nak bincang. Okey, kalau ada banyak sangat benda nak bincang dengan saya, dengan Tuan Nizam, kita tunggu habis kita punya sesi live event esok. Kita akan bersembang banyak-banyak. Banyak benda kita nak sembang kat sini tentang peluang. Ya, Waalaikumsalam daripada Puan Mahizan. Okey, Haya Host. Takkan satu pun tak teringat. Share lah dengan kami. Saya dulu pun pernah juga buat salah. Pernah juga rugi yang banyak. 10,000 dekat dalam satu platform yang Tok. Pada tahun 2012 tu memang popular lah nama dia kan. Tetapi apa yang saya buat, saya study balik sistem dia dan saya buat sendiri. Dan saya dah mendapat keuntungan daripada kerugian saya. Keuntungannya persen saya dapat 300%. Jadi kalau 10,000 tadi tu saya kata saya rugi, maknanya 30,000 lah saya untung. Namanya teknik apa ya? Teknik Allahu Akbar, Ar-Rahnu. Ya, teknik Ar-Rahnu. Sabtu ni saya tak join tuan. Allah, saya baru je nak jumpa student-student yang best-best ni. Kan? Puan Indah ada ke dengan kami, dengan saya sekarang ni? Puan Indah datang daripada Sarawak ke Sabah, tapi di Borneo lah. Saya harap Puan dapat menguruskan penempatan
okey, di Johor Bahru, dan saya dapat jumpa dengan Puan Indah. Puan Indah saya nak jumpa sebab dia masuk sebab saya. Saya nak jumpa dia nanti. Dalam banyak-banyak platform investment yang saya join, and salah satunya eToro yang kononnya sah. Okey, hai host. Dengar ya, ni kajian saya ya. Yang mana dekan saya pantau saya. Okey, walaupun saya tak register lagi saya punya master saya, kajian saya, dan dia adalah supervisor saya yang tak rasmi. Okey, risk management and investment. Okey, muamalat perspektif for the stock market dekat Malaysia ni kan. Jadi sebelum kita nak melibatkan diri sesuatu saham, sesuatu perniagaan, okey, letakkan syarat muamalat di depan kita. Kita ni Muslim. Pembeli, penjual, untung rugi, akad, barang. Okey, kalau tak mengena lima perkara ni, okey, tak payahlah tuan dan juga puan-puan dekat luar sana tu dengan bahasa kasarnya saya cakap terhegeh-hegeh nak pergi libatkan diri. Kenapa tidak saya ni kan, kita ni yang Tuan Nizam dah 10 tahun dalam bidang ni kan, why not you datang tempat yang betul. Memanglah kena keluarkan kos sebab kita doing business, kita bukan buat charity kan. Okay, korbankan diri untuk ilmu yang betul. Saya sendiri dah ada pengalaman 8 tahun dan saya akan bantu anda sebaik yang mungkin. Okay, dan selepas anda dah join kelas kita kan, masih lagi tak faham, kerana itu saya sentiasa menyakap kepada student-student kita, hantar kajian. PK Merano, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan, saya suka dengan kajian tuan. Teruskan usaha tuan, teruskan semangat tuan. Saya tahu tuan masih lagi baru sebulan macam tu dengan kami kan. Teruskan lagi usaha. Buat dan ikut apa yang saya nasihatkan pada tuan. Saya suka sangat kajian-kajian daripada PK Merano ni. Hai host, mungkin Hai boleh tengok balik kajian-kajian daripada kawan-kawan kita iaitu PK Merano, macam mana dia buat backdated kajian. PK Merano ni dia buat backdated. Saya nak dia familiar dulu dengan 3 teknik Z. Okey, teknik Z iaitu 3 indikator yang ada dekat dalam teknik Z tu untuk PK Merano ni familiar dengan di awal permulaan awal uptrend. Saya bagi dia tu dulu. Memang tak boleh buat duit. Saya kata lepas ni bila you dah faham semua benda ni, sistem ni, insya-Allah bila dia nampak permulaan awal uptrend, apabila salah satu indikator iaitu MACD membuat persilangan kat bawah untuk buy, saya suruh dia buy. Okey? Fahmi Yusri is watching. Okey, kepada mereka yang newbie di luar sana yang masih lagi tercari-cari kelas yang menganjurkan asas saham, kami di tim Saham Mastery menawarkan kelas Newbie Saham Mastery online, tetapi untuk kali ini saya akan buat promosi yang terakhir iaitu Newbie Saham Mastery live event di mana kosnya hanya adalah RM27 sahaja, okay? Dan tutup pada hari Jumaat ini ataupun hari Khamis ni lah, saya bagi penutup hari Khamis sehingga esok sebab Jumaat kita dah mula aktiviti sibuk dengan persiapan untuk program. Okay? Jadi inilah peluang anda untuk berjumpa dengan saya, Tuan Hakim daripada tim Saham Mastery, dan juga semestinya coach kita Tuan Nizam Malik. Di sini kita akan membantu anda, membimbing anda untuk memahami asas saham supaya anda dapat melakukan tindakan yang betul di peringkat awal. Okay, alright. Hai host dapat tak apa yang saya nak sampaikan kat sini kan? Jadi bila high host ataupun orang lain nak cuba mencari pelaburan lain, bila kita nak buat pertimbangan tu, ingat syarat muamalat. Cuba baca lagi. Saya cuma bagi asas je, pembeli penjual barang, untung rugi, akad. Cari lagi maklumat. Apakah yang Islam ni meletakkan bahawa sesuatu perniagaan itu betul ataupun tidak, supaya kita tidak teraniaya. Saya cuba dulu ya tuan. Cubalah sebanyak mana pun mungkin yang tuan boleh. Saya akan membuat validation. Sebelum saya buat validation, saya kena buat approvement dengan Tuan Nizam Malik dulu. Buatlah sehingga tuan faham. Saya kan, saya ada sahabat yang dia susah sangat live dia, penuhi getah. Dia ada PMR je kan. Bila dia kata dengan saya, dia kata, Hakim, aku nak mengubah diri aku. Takkanlah aku nak
aku nak toreh getah, aku nak jual air kat tepi jalan selama-lamanya. Jadi bila dia masuk kelas saham, okey, dia tidak ada pendidikan yang baik. Jadi untuk dia memahami sesuatu ilmu baru tu agak lambat. Jadi kan sampailah guru kami ni pernah cakap dengan dia lah. Okey, saya terdengar saya betul tak betul ni saya tak tahu, tapi saya terdengar dia kata awak ni kan kenapalah lembab sangat. Kenapalah awak ni macam bahasa yang tak baik dengar lah, macam bodoh lah macam tu kan. Kenapalah kau ni macam tu kan. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia mencapai kefahaman yang betul, yang core dalam dunia saham ni, you tahu tak keuntungan dia berapa? Satu hari 60,000, 70,000. Dan saya dah jumpa dia, dah jadi jutawan dalam saham. Diam-diam je, dia tak payah nak cerita dengan orang lain. Okay? So nampak tak? Saya faham tuan mungkin keliru, perasaan takut, perasaan itu dan ini dengan pengalaman yang teruk kan. Tapi ikut saya pelan-pelan, saya tegur, ini salah. Tuan dah terlambat, harga dah naik tinggi. Kenapa dah harga naik tinggi? Tuan tak alert dekat MACD Teknik Z di awal permulaan uptrend. Terima je komen saya. Okay, terima je komen saya. Sehingga saya nampak okay. Kalau saya call lagi tu bermakna you dah ready untuk next step. PK Merano selalu saya call. Okay, sebab saya nampak dia ikut cara saya. Okay, tapi boleh tak dia buat duit? Belum lagi sebab dia masih lagi baru. Okay. Tapi macam saya boleh join ke tuan? Bukan ke tuan kata tu asas baru nak belajar saham. Puan Mahizan, sebenarnya kan kami pernah bercakap dengan saya dengan Tuan Nizam. Puan Mahizan ni, dia dah power. Dia dah power. Kami pernah bincang. Dia dah power, kenapa tak datang ya? Macam itulah. Bagi saya dia adalah asas. Puan dah ada satu ilmu yang puan dah faham, puan dah kata semakin pakar dengan apa yang kami nak sampaikan. Bagi saya tak perlulah. Tetapi kalau puan nak mengeratkan silaturahim dengan saya, dengan Tuan Nizam, dengan tim Saham Mastery, why not? Kan? Cuma puan dah terlambat sikit lah, dah kena bayar lah RM27. Kalau ambil yang permulaan awal dulu kami buka ni, 50 orang yang pertama free sahaja kan. Kalau puan nak, puan boleh call Cik Azina. Cik Azina akan tintin puan sama ada puan kena bayar ke apa ke, saya tak pasti sebab puan adalah kita punya student kan. Okay. Saya selalunya slow learner and selalu blur. Okay, hi host. Saya nak ucapkan terima kasih kepada diri awak. Awak ucapkan tahniah kepada diri awak dulu. Reward diri awak dulu. Okay, awak dah membuat satu pengakuan yang baik sangat depan saya, depan kawan-kawan yang lain. Okay, saya selalunya slow learner and selalu blur. Sebagai seorang guru, okay, saya iakan awak punya statement ni, tapi saya akan bantu awak. Kan? Saya pernah nak telefon awak, kadang-kadang saya tak telefon sebab saya sibuk. Okay, soalan-soalan awak memang soalan-soalan yang sangat asas, tapi saya jawab, betul tak? Tak apa, walaupun lambat, kalau awak betul-betul ada azam nak berubah, okay, dan atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki awak nak berjaya, percayalah cakap saya. Okay, okay, boleh. Saya pernah jumpa orang yang lebih susah daripada awak. Saya pernah jumpa orang yang tak ada ilmu pun. SPM pun tak ada. PNR pun tak ada. Okay, budak ni keluar dekat TV3. Siapa cari sendiri dan dia dah memang kaya raya dah sekarang ni. Duduk dekat Kedah. Dan dia adalah seorang kawan yang indirectly membantu saya membina keyakinan. Hakim, kalau aku boleh, kau pun boleh. Kalau aku dulu bodoh, kalau aku dulu slow learner, aku boleh Hakim. Kalau lah dia boleh, kenapa tidak kita? Okay? So saya nak bagi semangat kepada Khairul Hus ni. Jangan pernah putus asa buat, saya dah 8 tahun ya. Khairul Hus banyak sangat rintangan, pahit manis, jaga mak meninggal, okey, duit tak ada dalam poket. Tapi Allah dah kata rezeki kita ada kalau kat dunia ni kan. Itu je positive thinking saya. Okey, saya ada satu rasa kalau aku tak ada apa-apa, apakah aku boleh makan? Ada, sampai sekarang saya boleh makan. Cuma saya nak fitkan saya punya badan ni lah. Okay, saya nak kuruskan. So rezeki tu ada, kan? Apa lagi saya nak kongsi? Okay, bila kita dah ada pengalaman yang tak baik lah ya. Saya punya cara adalah saya mencari saya punya circle yang baik. Yang ada orang yang tak condemn kita punya idea. Okey, saya mencari orang yang tak membunuh saya punya impian. Okey, walaupun kawan-kawan baik saya condemn saya kan. Adalah kawan-kawan baik saya yang tak faham condemn, saya tinggalkan. Saya tinggalkan sementara, kan? Okey, saya cari orang. Saya cari saya punya
networking, klik saya yang positif, yang ada cara fikiran yang sama. Fikir Mirano yang dia positif selalu, betul. Fikir Mirano, boleh tak saya nak tanya dengan tuan, tuan kerja sebagai apa ya di belah Kedah sana tu? Okey, sementara menunggu apa ni, Fikir Merano share dia punya kerja apa. Jika tuan nak share lah, kata tak nak share pun tak apa. Saya suka dengan kajian tuan. Okey, baru sebulan dengan kami. Keep going, jangan putus asa. Rintangan banyak sangat, halangan banyak sangat. Kalau orang lain, saya, Tuan Nizam boleh berjaya, okey, dengan teknik yang kita guna sekarang ni, boleh. Tuan-tuan dengan puan-puan, terutama sekali Tuan Mirano dan juga Hayul Hus ni, boleh. Mungkin dekat sini boleh tanyalah Puan Mahizan. Puan Mahizan untung berapa je bulan lepas? Macam mana Puan Mahizan boleh untung ni? Cuba tanya dia sikit kan. Kita dah ada dalam grup yang baik sekarang ni. Cuba tanya dengan kawan-kawan kita yang lain. Macam mana buat untung je? Kenapa saya sebab rugi je? Kenapa je? Cuba tanya. Tenaga pengajar di pondok, Alhamdulillah. Saya doakan Tuan berjaya, okay, dalam saham ni, dan mungkin, okay, dapat membantu meningkatkan ekonomi sekolah-sekolah pondok ni. Saya ada jumpa seorang ustaz, bukan jumpa lah, saya tengok dekat dalam YouTube, Ustaz Usra ke macam tu. Dia punya pusat madrasah dan dia berjaya membangunkan madrasahnya dengan saham adalah salah satu sumber untuk mencari dana. Okey, jadi mungkin Fikir Merano ni, orang kata macam ni tuan, pantun ada kata, guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Okey, ilmu tu sangat luas, bukan dengan kami saja. Tetapi bila tuan dengan kami, insya-Allah saya, okey, hakim daripada tim saham Masri dan juga Tuan Nizam akan membantu anda sebanyak yang mungkin, terutama sekali sajalah. Di mana kalau saya akan buat call, okay, kalau saya buat call tu maknanya you dalam perhatian saya. Hayal Hus, okay, Fikir Merano, Puan Mahizan dia dah untung. Dia dah main power kan. Cuba tanya Puan Mahizan kat sini. Puan, macam mana Puan boleh untung ya Puan? Mungkin dia boleh bagi share dia punya pengalaman dia, tips dia kan. Okay. Tuan Fikir Merano, saya doakan Tuan ya untuk lebih berjaya dalam bidang ini, di mana Tuan sendiri boleh membimbing kita punya kita punya umat ni, okey, hablum minan nas ni, supaya kita dapat bangunkan insan-insan ni setinggi dengan orang lain. Maksudnya setinggi ni adalah mempunyai kejayaan seperti orang lain. Kita boleh create kita punya dana, kita boleh bangunkan kita punya sekolah tu dengan dana kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Okey. Hampir sejam hampir sejam 13 minit kita dah berlangsung di FB Live ni. Dapat sesuatu daripada saya? Boleh komen dekat sini. Dapat sesuatu daripada saya? Sampai tengok. Dapat ke tidak dapat? Anda faham ke tak faham apa yang saya sampaikan ni? Saya cakap memang laju. Okey, boleh komen dulu, faham ke dengan apa yang saya sampaikan ni? Okey, kepada mereka yang masih lagi bersama dengan saya ni, boleh klik butang like, butang apa lagi? Butang love, okey, dan juga butang share. Okey, share sebanyak mana mungkin yang kita boleh dengan kawan-kawan kita. Kenapa ya saya cakap macam ni Kadang-kadang bila kita share tu, okey, saya ambil pengalaman saya apa ni, makcik okey je, pakcik okey je, dalam saham apa ni, dalam dunia pelaburan ni, pakcik tak kisah pun dengan ni pakcik okey, keluarga pakcik okey kan. Tapi kita tak tahu anak dia ke, anak saudara dia ke, sepupu dia ke, okey, dia punya apa ni, kekeluargaan dia ni ke, salah silah dia ke, yang sedang mengalami masalah dari segi kewangan. Kita kata kita selamat kan, kita kata kita selamat, okey, tak apalah, kita tak nak libatkan diri dalam bidang saham ni kan. Rupa-rupanya anak-anak saudara kita terlibat dengan pelaburan yang tak patuh syariah, dengan pelaburan yang
scammer dekat luar sana. Kita rasa kita dah cukup selamat, tapi kita lupa keturunan-keturunan kita kat bawah tu pun belum tentu lagi. Jadi kan dekat sini saya nak anda share ilmu yang saya rasa penting walaupun nampak basic, okey, kepada mereka di luar sana. Mana tahu kita dapat membantu mereka dari segi masalah kewangan, mungkin dari segi idea, oh rupanya saham ni dapat membantu saya. Kan, jadi bagi peluang pada diri sendiri untuk mendapatkan ilmu, untuk dapatkan pengalaman dan akhir sekali berjaya. Kalau konsisten berjaya, memang berjaya. Saya dah pernah rasa dah, dan sekarang saya nak repeat balik di atas kejatuhan saya pada pandemik hari itu. Jujurnya, okay, saya memang mengalami kejatuhan. Okay, dari fix muamalat tadi tu saya memenuhi pembeli penjual barang, untung rugi dan juga akad. Jadi untung rugi yang saya terima dekat dalam saham tu saya dah laluinya. Jadi syarat muamalat tu tercapai kan. Dan sekarang ni saya sedang membina balik saya punya portfolio dan alhamdulillah di awal tahun 2024 ramai saya rasa yang mendapat keuntungannya kan, sebab bulan 11 dan 12 saya tengok kan, ni cantik ni untuk masuk market kan. Jadi nak jual bila? Jual lah anda punya keuntungan mengikut trading plan. Kalau dia pergi lagi, rezeki orang lain kan. Okey, kepada mereka yang baru saja watching kita punya live pada petang ini kan, dah pun di penghujung. Okey, boleh tonton balik kita punya sesi live ni di Facebook page Tuan Nizam Malik. Okey, ada dekat situ. Dan banyak FB live sebelum ni yang kita buat ada dekat dalam tu. Jadi anda boleh tonton dan klik butang share. Mana tahu apa yang kita nak share, apa yang Tuan share melalui live kita pada petang ini dapat membantu mereka indirectly tengah mencari satu solution bagaimana nak keluar dari segi masalah kewangan. Saya kira itu sahaja saya punya sesi live perkongsian saya pada petang ini. Hampir 1 jam 16 minit kita bersiaran. Okey, saya memohon maaf kepada semua kita punya viewer jika saya ada tersalah kata, terguris bahasa, okey. Kepada PK Merano, okey, saya perlukan, saya memang suka, anda dalam perhatian saya, sama juga dengan Haihus, okey, yang berada dalam kita punya ni live sebab okey, antara yang student yang saya rasa boleh pergi jauh insya-Allah suatu hari nanti. Ramai lagi, Ros Zara tadi saya nampak dia pun sama juga dekat sini. Okey, student kita, saya mendoakan anda sentiasa bersemangat, tidak putus asa dalam membuat kajian saham. Okey, disiplin dengan trading plan dan sentiasa teruskan dengan apa yang kita buat ni, teruskan sehingga anda betul-betul faham dan jumpa satu kefahaman ataupun kata return on investment, ROI. Ilmu ni kita tukar pada dalam bentuk financial skill, return on investment. Bila kita achieve point tu, oh dekat sini titik kefahaman aku kan, insya-Allah you akan perform. Jadi saya kira itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari yang sama iaitu hari Rabu untuk tajuk yang lain. Okey, dan kita akan mengupas isu lain pada minggu hadapan. Sekiranya ada perubahan apa-apa, saya akan maklumkan dekat dalam Facebook page Tuan Nizam Malik dan juga saya akan buat WhatsApp blast. Okey, itu sahaja daripada saya. Akhir kata saya nak ucapkan berilmu, berusaha dan yang ketiga berjaya. Berilmu, kita meletakkan ilmu yang first. Kemudian kita kena usaha istiqamah dengan apa yang kita buat dan kita tawakal pada Allah dan akhirnya kita berjaya. InsyaAllah saya doakan kepada semuanya, okey, kepada anda. Jumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari yang sama, pada waktu yang sama, 3 petang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.